Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. ASEAN dan Jepun secara kolektif mampu mainkan peranan signifikan dalam komuniti global ke arah penyelesaian damai dan tuntas konflik Israel-Palestin. Menerusi ucapan pada sesi pertama sidang kemuncak ASEAN-Jepun, Perdana Menteri berkata beliau hargai sokongan negara anggota ASEAN serta Jepun terhadap resolusi PBB mengenai Gaza. Justru beliau menyeru kerjasama semua pihak diteruskan ke arah merealisasikan resolusi tersebut. Sementara itu, Malaysia seru ASEAN terus kerjasama dengan Jepun dalam bidang keselamatan cyber, mengambil kira kemajuan Jepun dalam bidang tersebut. Perdana Menteri cadangkan kedua-dua pihak berkongsi kepakaran dan amalan terbaik, antaranya dalam aspek harta intelektual dan perlindungan data peribadi. Mengenai cukai 10% yang akan dilaksana 1 Januari, ia hanya terpakai kepada pembelian barangan secara dalam talian bernilai RM500 dan ke bawah serta produk import sahaja. Jelas Menteri Komunikasi, kementeriannya akan berusaha memberi penerangan lebih jelas berhubung isu terbabit agar tidak timbulkan salah faham orang ramai. Pelaksanaan projek pembangunan akan dipercepat seperti diarah Perdana Menteri. Ia termasuk projek lebuh raya Pen Borneo Sabah yang masih belum siap. Timbalan Menteri Kerjaya berkata, tumpuan turut diberi terhadap pembinaan jalan raya, jambatan, bangunan awam dan lain-lain projek pembangunan. RM50 juta diperuntukkan bagi memperkasa pengangkutan awam khususnya di Lembah Kelang. Menteri Pengangkutan berkata sebahagian peruntukan diguna untuk tambah bilangan bas dan kemewahan laluan khas sedia ada melalui syarikat prasarana Malaysia Berhad. Ini bagi menaik taraf pengangkutan awam sebagai pilihan utama mod pengangkutan selain pastikan perjalanan bas lebih lancar dan cepat. Pengasingan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital bagi memberi fokus dalam sektor ekonomi digital sekaligus menyangkal dakwaan ia disebabkan kelemahan menterinya. Sektor ekonomi digital bakal beri pulangan tinggi kepada negara seiring keperluan industri. Sebelum ini, beberapa aspek bawah ekonomi digital perlu merentasi 4 kementerian berbeza. Namun, kini ia diselaraskan bawah 1 kementerian sahaja. Dalam pada itu, pelantikan Goh Beng Sing Dio sebagai Menteri Digital mampu berkasakan industri digital negara. Jelas pengerusi MDEC, ia juga langkah tepat menjelang Tahun Teknologi 2024. Kes pelajar maut dilanggar pegawai kanan polis, keluarga mangsa telah lantik peguam untuk tuntut keadilan. Peguamnya akan teliti siasatan untuk dipastikan dibuat secara telus. Ia termasuk mengumpul bukti dan teliti rakaman video kejadian. 4 sahabat dipenjara 16 tahun selepas didapati bersalah rogol secara berkumpulan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun 3 tahun lalu. Tertuduh ialah Muhammad Farizal Fauzi 20 tahun, Tuan Muhammad Syafiq Tuan Ismail 24 tahun, Muhammad Gaddafi Abdullah 23 tahun dan Ahmad Shah Herfuddin Omar 26 tahun. Kesemua mereka didakwa melakukan kesalahan itu di ladang sawit di Ketengah Jaya Dungun antara pukul 9 hingga 11 malam pada 29 September 2020. 247 motosikal disita dan 628 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi ops motosikal di sekitar Ibu Negara malam tadi. Menurut Timbalan Ketua JSPT Kuala Lumpur, 6 sekatan jalan raya dilakukan di Jalan Tun Razak, Jalan Sultan Ismail dan Jalan Sultan Azlan Shah. Lokasi terbabit jadi tumpuan penunggang untuk berlumba. Tahun ini, di 3 lokasi sama, sejumlah 665 motosikal telah disita dan 23,081 saman dikeluarkan. Baik, di Kelantan, 6 pelajar antara 15 individu ditahan kerana lakukan aktiviti bermotosikal yang mengganggu ketenteraman awam. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sekitar kawasan lampu isyarat stesen minyak di Rantau Panjang Pasir Mas malam. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, kesemua mereka berumur antara 14 hingga 20 tahun. 9 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan.
Insiden tanah runtuh di Jalan Wawasan Puchong, Selangor, Majlis Bandaraya Subang Jaya giat lakukan proses mitigasi di kawasan terlibat. 375 cerucuk besi dipasang untuk kawal pergerakan tanah. Proses tersebut mengambil masa 2 minggu. Sumber bekalan air turut ditutup selepas paip di bawah tanah pecah. Ini perkembangan banjir. Setakat pukul 6 petang, jumlah penduduk terjejas di Perak meningkat kepada 87 orang daripada 26 keluarga berbanding 82 orang dari 25 keluarga yang direkodkan pada jam 4 petang tadi. Di Terengganu, 10 PPS dibuka bagi menempatkan 1,001 orang mangsa daripada 229 buah keluarga. Ini pula di Kelantan, 4,865 penduduk terjejas banjir daripada 1,534 keluarga berlindung di 14 PPS di negeri itu membabitkan daerah Tanah Merah dan Pasir Mas. Bagi mengetahui situasi semasa, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Amirul, silakan. Baik, terima kasih Syairul. Seketika ini saya berada di Rantau Panjang Pasir Mas untuk meninjau keadaan terkini banjir di sekitar sini. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan semakin meningkat apabila 4,865 penduduk terjejas banjir daripada 1,534 keluarga kini berlindung di 14 pusat pemindahan sementara PPS di 2 daerah iaitu di Tanah Merah dan Pasir Mas setakat pukul 7 petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pasir Mas menjadi jajahan paling ramai menempatkan penduduk terjejas banjir dengan 4,714 orang daripada 1,500 keluarga ditempatkan di 13 PPS di jajahan itu. Tanah Merah pula menempatkan 124 penduduk terjejas banjir daripada 34 keluarga ditempatkan di 1 PPS. Sementara itu, menurut laman public info banjir GPS, Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan ras air melebihi paras bahaya. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda berkenaan info banjir di Kelantan. Terus bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Remaja lelaki yang dilaporkan hilang ketika mandi di tali air perkampungan Indra Sempurna Kuantan pada Jumaat lepas ditemukan lemas. Mayat bangsa Muhammad Amirul Haikal Cejapa, 14 tahun, ditemukan berhampiran SMK Mat Kilau pukul 10.03 pagi tadi. Pengarah JBPM Pahang berkata, bangsa ditemukan dalam keadaan terdampar dan tersangkut pada pokok 1.6 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Mayat kemudian diserah kepada pihak polis sebelum dihantar ke Hospital Tengku Puan Afzan untuk tindakan lanjut. Misteri kehilangan seorang lelaki warga emas sejak 14 Disember lalu terjawab. Mayat Hamad Sharif, 81 tahun, ditemui terapung di Sungai Kampung Haji Naik Kayu di Alustar pukul 7.40 malam semalam. Ketua Polis Daerah Kota Star berkata, mayat dijumpai orang awam dan identiti mangsa dikenal pasti selepas pengecaman oleh cucunya di lokasi kejadian. Mayat kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Bayah HSB Alustar untuk dibedah siasat. Susulan gelombang kedua banjir di Kelantan sejak Khamis lalu, 15 pos PGA dan 1 balai polis di Rantau Panjang Kelantan dinaiki air. Ketua Polis Kelantan memaklumkan paras air bercecah 0.3 hingga 2.5 meter. Antara yang terjejas, pos PGA Terusan, pos PGA Pak Teh Kana, pos PGA Saleh Berek dan pos PGA Pak Atah. 151 pos PGA telah dinaik taraf sejak Jun lalu. Kini ada antaranya hampir 90% siap. Menteri Dalam Negeri berkata pada Jun, kerajaan telah luluskan peruntukan RM45 juta khusus untuk naik taraf kemudahan pos-pos PGA di seluruh negara. Prestasi penaik tarafannya sangat baik dan mengikut peraturan selain dilaksana sendiri oleh pasukan PGA di pos terbabit. Program jualan rahmah pelbagai model dilaksana sebanyak 4,393 kali setakat 15 Disember lalu. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, program tersebut dilaksana melibatkan 222 kawasan parlimen dan 586 kawasan DUN. 6.2 juta pengunjung direkod melibatkan nilai jualan keseluruhan hampir 200 juta ringgit.
Nanas Mardi Sweet MS16 bakal menjadi variety terbaik hasil kajian selama 10 tahun oleh Mardi. Variety berkenaan dijangka meningkatkan hasil pengeluaran nanas dan bakal dipasarkan pada tahun 2025. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri berkata usaha itu akan diteruskan bagi memenuhi keperluan pasaran domestik. Tapak pekan sehari Temerloh sepanjang 2.2 km yang terletak di tengah-tengah bandar Temerloh akan diangkat sebagai tapak warisan negeri Pahang. Menteri Besar Pahang berkata, tapak pekan sehari wujud sekitar tahun 1870 itu mempunyai sejarah dan keunikannya tersendiri. Ia menjadi pusat sehenti penduduk untuk menjual hasil pertanian yang melibatkan peniaga dari daerah Temerloh, Jerantut, Bera dan Kuala Kurau. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga penyanyi era 80-an Ibnu Reza Ibrahim yang meninggal petang tadi. Melalui hantaran di laman sosial peribadi, Fahmi mendoakan keluarga Allahyarham diberi ketabahan melalui ujian tersebut. Allahyarham meninggal dunia pada usia 62 tahun dan dilaporkan mengidap kanser limfoma tahap 4. Program Renew iaitu Reuse, Educate, Nurture and Empower with Waste perlu diperkasa sebagai usaha menggalakkan komuniti memelihara alam sekitar. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil berkata inisiatif itu penting dalam mendidik masyarakat untuk membudayakan amalan kita semula. Beliau berharap program tersebut dapat diperluas kepada golongan penjaja serta peniaga dalam industri makanan. Dua beradik berbangsa India antara yang teruja melalui proses berkatan yang dianjurkan sebuah hotel di Seremban. Bapa mereka berkata perkara itu telah diterapkan dalam keluarga sejak beliau masih kecil dengan menggunakan kaedah tradisional. 27 kanak-kanak termasuk anak yatim dan golongan kurang berkemampuan disantuni menerusi program Jom Katan at Seri Malaysia di Seremban. Lebih 40,000 orang dijangka sertai program jelajah Saya Digital JSD 2024 yang akan diperluas ke seluruh negara. Program yang bermula sejak tahun 2021 telah menjelajah ke 51 lokasi dan melatih hampir 20,000 peserta. Jelas pengerusi MDEC JSD 2024 akan dijayakan dengan kerjasama Felta. Sesi libat urus memperincikan pelaksanaan Bancian Pertanian 2024 Anjuran Jabatan Perangkaan terima sambutan menggalakkan. Ketua Perangkawan berkata sesi berkenaan telah diadakan di hampir kesemua negeri. Bancian dijangka bermula Julai tahun depan dan ia meliputi bancian ke atas isi rumah dan pertubuhan dengan penekanan kepada subsektor tanaman, ternakan, perikanan serta perhutanan dan pembalakan. Produk ekokreasi Malaysia dijangka akan melonjak bukan sahaja di pasaran tempatan malah di peringkat antarabangsa. Harga produk eko tempatan lebih tinggi di pasaran masa ini. Pengarah Pusat Keusahawanan Masmet menjangkakan 5 hingga 10 tahun akan datang ia akan selari dengan harga produk dari luar negara. Ekokreasi merupakan model perniagaan terbaik dalam mencari kelainan produk eko di pasaran tempatan. Dua rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Zionis di tebing barat. Manakala seorang lagi mangsa lelaki yang cedera ketika serangan beberapa hari lalu di Bandar Jenin turut dilaporkan meninggal dunia. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan Palestin. Lebih 290 rakyat Palestin terbunuh di tebing barat sejak konflik Palestin-Israel tercetus pada 7 Oktober. Sementara itu, di Tulkam, Tebing Barat, tentera Israel bertindak menyekat pergerakan ambulans di kawasan berkenaan. Menerusi video yang dikeluarkan Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, beberapa buah ambulans dilihat berbaris di Jalan Nablus. Dilaporkan seorang bangsa yang cedera meninggal dunia di Kem Nur Shams selepas ambulans dihalang memasuki kawasan itu walaupun terdapat penyelarasan melalui palang merah. Al Jazeera akan menuntut tindakan undang-undang di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC atas kes pembunuhan jurukameranya Samir Abu Dakar di Gaza. Agensi media berkenaan juga sedang memfailkan affidavit yang merangkumi serangan berulang ke atas kru yang bertugas dan beroperasi di Palestin. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.